plan, tapi Allah cakap belum rezeki, maka tidak terjadilah ia. Tapi of course kalau tanya, saya punya harapan tentang lagu ini sebesar itulah, sebesar ingin menembusi pentas-pentas besar yang belum saya rasai lagi lah. Macam Abang Faizal, dia dah bertahun-tahun rasa AJL tu, saya teringin lah. Pasal pada saya itu pengalaman yang belum saya rasai. Harapnya adalah rezeki itu. Amin. Apa yang menyebabkan Mira tak putus asa untuk terus? Itulah Mira patut dia cerita kat luar. Mira kan start masuk pertandingan nyanyi ni waktu tu umur Mira Ni apa ni? darjah 6, 12 tahun. Masa saya masuk tu, saya kalah pun banyak kali. Kalau masuk 100 kali, yang kalah 99 kali, menang sekali je. Memanglah sedih dan sebagainya, tapi mungkin rasa passion itu. Bila saya percaya semua orang dalam hidup ni, semua orang dalam hidup ni, bila kita buat sesuatu yang kita suka, kita tidak akan putus asa kan. Bila kita buat benda yang kita tak suka, yang kita cepat give up dan sebagainya. Jadi begitulah nyanyian dalam hati saya. Saya akan meneruskan perjalanan ini selagi ada rezeki saya, dan saya tidak akan putus asa lah, kerana saya sentiasa ingin memberi karya-karya yang baik untuk semua pendengar dan penyokong-penyokong lah. InsyaAllah. Adakah sebab itu juga you agree untuk apa? Abang Faizal. Kalau ni sebab ambil aura. Aura. Yes. Okey, saya memang sentiasa terbuka untuk mencuba sesuatu yang barulah sepanjang saya menjadi anak seni ni kan. Jadi sebenarnya saya memang dah niat nak berduet dengan seorang artis lah, artis lelaki lah especially. Dan sebenarnya saya ni, suara saya more kepada bunyi alto tau. Tone saya bunyi ke alto. Jadi mungkin tidak semua lelaki saya sesuai, maksud blend in lah lagu tu kan. Tapi Abang Faizal ni dia ada tone yang garau, yang jantan gitu. Jadi secara tak langsung bila saya berduet dengan dia, saya percaya dia memberi, orang kata apa macam compliment each other lah. Mudah-mudahan siapa yang mendengar dapatlah rasa lagu ini memberi compliment di antara satu sama lain. Dan saya sebenarnya mengambil aura-aura Abang Faizal untuk menyanyikan lagu ini. Wah, gitu. Dalam arti kata lain sebenarnya dia nak cakap suara saya macam bapak-bapak. Ya Allah. Tak betul lah. Tak, korang dengar dia macam anak kan. Dengar dia cakap pun dah kan. So saya percaya tone dia yang special tu yang membuatkan saya rasa happy untuk kolaborasi ini. Dan saya harap ianya menjadi satu kolaborasi yang diingatilah oleh sesiapa pun, insyaAllah. Sorry? Macam mana? Macam tu lah. Macam tu lah. Abang sebenarnya abang tak nak compete kan sebagai penyanyi. Tolong abang tolong Cik, berangan untuk itu. Bila benda tu jadi baru kita bincang. Abang tengok Mira daripada muda, daripada masuk AF kan. Sekarang pun masih muda. So apa perubahan terbesar peningkatan nyanyian yang abang boleh tengok? Of course kematangan lah. Masa saya mula-mula saya jadi inspirer dia dulu. Umur saya 22 masih banyak nak kena belajar apa semua kan. Dan saya rasa yang paling penting dalam seorang penyanyi ni, orang kata lagi lama menyanyi tu sepatutnya dia lagi confident kan. Kalau 10 tahun menyanyi masih tak confident tu masalah juga tu. So macam Amira ni kita boleh nampak daripada lagu dia yang mula-mula apa dulu macam buat apa lagu hati-hati apa semua kan, lebih kepada macam macam nak cakap cute apa semua, sampai dah boleh carry saya tak nak cakap beban lah, weight atau beban lah, beban ataupun berat lagu yang berunsur nasihat, ada unsur rakyat tu. So itu bukan satu benda yang semua orang boleh bawa sebenarnya. Kalau kita tengok, bukan macam suka-suka hati boleh pilih orang, dia ni yang nyanyi dengan aku apa semua. So dia dah sampai ke tahap yang bila Rocket Fuel, bos Rocket Fuel Feroz bagi tahu tu, saya pun tak ada macam okey lah, macam tak ada. Saya kata betul juga tu kan, macam Amira ni dah 9 tahun, 10 Kalau 2013 10 tahun 9 tahun. So dia dah build up on dia punya kematangan. Kenalah dengan personality dia. Mungkin kalau dia baru keluar tu mungkin kurang sesuai. Sebab kadang-kadang bila nak buat lagu macam ni, kena orang cakap kena season sikit baru orang percaya dengan kita.
macam lagu ni kan abang pilih genre dia tu memang exactly tahu memang dengan Mira ni nak buat macam ni lah. Tak, saya memang tak tahu dengan siapa saya akan nyanyi lagu ni. Lagu ni Macam ada saya cakap juga. tadi, Oh, lagu ni dah memang ada dan pihak saya, label saya sebenarnya dah ada lagu ni mungkin untuk 1-2 bulan, tak tahu nak buat apa sebab saya tak rasa lagu tu sesuai untuk saya nyanyikan seorang. Saya memang rasakan sangat memerlukan ada orang lain untuk compliment saya dalam lagu ni. Sampailah macam tadi Cik Feroz cakap, dia mendengar demo lagu tu dan dia cakap lagu ni ada potensi dan dia ada orang yang sangat sesuai untuk nyanyi. Andai kata dia Fairuz tadi cadangkan orang lain, sebab tadi Fairuz kata sebab tertarik dengan Amira ni sebab dengan peribadi dia sekali kan. Personality. Andai kata penyanyinya seksi-meksi ke, Boleh, jadi saya tolak. Saya takkan nafikan benda tu. Kalau saya rasa tak sesuai, saya akan cakap tak kot, tak sesuai. Tapi pasal nama pertama yang dinaikkan memang dia. So saya memang terus macam bila terfikir Amira tu terbayang macam memang sangat kena sebenarnya. Personality dia punya jangka masa dalam industri apa semua kan. Sebenarnya kolaborasi ni macam unplanned juga bang kan? Sangat macam sangat macam tiba-tiba. Saya pun sebenarnya secara jujur saya memang tak expect. Ah. Memang bila buat lagu Very tu unexpected. tiba-tiba dapat dengan Amir Wakmanan. Sebab kami tak ada idea sebenarnya nak duet dengan siapa lagu ni. Yang cuma yang saya tahu dengan tim saya kena ada orang lain selain daripada saya untuk nyanyi lagu ni. Sebab tu lah bila benda ni memang very unexpected kan. Kita tidak bila bukan kita tak plan macam okey dia tiba-tiba jadi. Sebab Betul. tu saya banyak kali cakap itulah rezeki kan. Kita tak tahu bila ianya terjadi, bagaimana ianya terjadi. Jadi saya anggap berduet dengan Faizal Tahir ala bisa ini adalah rezeki saya yang tidak pernah saya sangka. Jadi saya berbesar hatilah, saya sangat-sangat bersyukur. So that's why harapan saya besar, mudah-mudahan ada rezeki yang luas lah untuk lagu ni. Macam abang kata ni lagu rakyat kan, bergenre Rakyat. So macam mana abang tengok abang isi kekosongan lagu rakyat tu? Zaman sekarang kan macam tak ada ataupun jarang orang buat lagu ni. So adakah mungkin dengan lagu ni akan jadi inspirasi kepada orang lain untuk buat lagu seakan-akan ada yang nasihat macam ni? InsyaAllah, saya sebenarnya sangat mengharapkan benda tu. Lagu Ala Bisa ni akan, tak adalah nak kata pencetus, tapi boleh memberi inspirasi kepada songwriter, producer muda yang baru-baru dalam industri kita untuk tidak terus menolak ke tepi unsur-unsur lagu rakyat, lagu-lagu Melayu dalam penciptaan ataupun composition lagu mereka. Sebab saya cerita ni berdasarkan pengalaman saya sendiri. Mungkin dulu 14 tahun yang lepas, 15-16 tahun lepas, saya pun banyak buat lagu, orang kata berinspirasikan mendengar lagu-lagu daripada barat apa semua kan. Tapi bila kita makin lama dalam industri tu, kita cuba mencari satu kelainan, lalas kita sedar yang sebenarnya kita ni ada satu keunikan yang sebenarnya negara lain tak ada. Kita punya notasi muzik, kita punya lenggok kan, kalau kita fikirkan sebenarnya betul-betul kan. Sebab itulah macam muzik K-pop tu boleh naik sebab diorang fokus pada diorang punya kekuatan sendiri kan. Kita kadang-kadang kita cuba nak cuba tiru macam barat, nak buat lagu macam Justin Bieber, nak buat lagu macam Dua Lipa ke apa semua, tak ada masalah, tak salah. Tapi at the end of the day kita akan sedar apa yang kita ada itulah yang sebenarnya bagus untuk kita. So saya dah sampai ke tahap tu, alhamdulillah. Sebab saya dah banyak buat lagu-lagu yang orang kata berinspirasikan muzik luar, muzik barat. Tiba-tiba saya rasa macam apa lagi nak buat ni. Sampailah saya jumpa yang sebenarnya kita punya muzik, kita punya lenggok sebenarnya ada sesuatu yang orang lain tak ada. Orang kata lenggok Nusantara tu kan. Macam soalan Rakyat. untuk korang berdua macam sebagai artis lah, dalam lirik ni ada mention pasal sombong and everything kan. Sebagai artis, pernah tak abang dan Amira lalui fasa yang mungkin abang rasa aku pernah macam belagak, Sombong lah. Sombong pernah tak? Pernah tak abang Amira mungkin tak pernah. Saya mungkin pernah lah. Kan masa kita tengah naik, kita tengah high, memang kita takkan sedar apa-apa pun. So saya rasa benda pertama, kalau kita nak memberi teguran pada orang, kalau saya nak gunakan lirik jangan sombong dalam lirik lagu ni, orang pertama yang saya tegur tu sebenarnya adalah diri saya. Saya tak tegur orang lain.
Dan saya menceritakan ni berdasarkan pengalaman saya. Mungkin kadang-kadang kita tak sedar, kita ingat kita tak sombong, tapi cara kita pandang orang, cara kita menjawab tu sebenarnya kita tak sedar, sombong tu, jangan macam tu kan. So saya terima kasih banyak-banyak. Masya-Allah, subhanallah. Masya-Allah. Oh, terima kasih. Wallah. Sorry. So, sorry. Macam saya cakap tadi, saya selalu kalau nak sampai ke apa-apa, benda pertama approach saya sebelum saya nak tegur orang lain, sebelum saya nak sound orang lain, saya kena sound diri saya terlebih dahulu. Sebab kalau tidak, tak masuk akal lah. Kita sibuk nak betul orang lain, diri kita pun tak betul apa semua. So pada saya, jangan sombong tu. Orang pertama yang saya tegur adalah diri saya sendiri. So based on pengalaman. Ilham lirik lah, ada benda insiden yang berlaku yang membuatkan you keluarkan lagu tu. Awal-awal Kita cakap Tak adalah insiden yang spesifik, tapi saya rasa secara keseluruhan perjalanan kerjaya saya dari dalam industri muzik dari mula sampai sekarang, so dikumpulkan semua dengan apa yang saya dah lalui apa semua. Mungkin dulu saya pun tunggang tembalik apa semua, solat apa semua kan. Lepas tu macam saya cakap tadi, tak sedar kita pernah sombong dengan orang walaupun kita tak berniat pun macam tu. So banyak benda nak kena jaga. So pada saya, dia bukan satu insiden yang spesifik, tetapi satu kata apa, pengumpulan satu as a whole. Faham tak? Perjalanan seni saya, perjalanan kerjaya saya. So pada saya, apa yang saya pernah lalui yang saya rasa tak bagus, saya nak kongsi dengan orang, janganlah jadi macam itu, janganlah jadi macam saya. Itu je. Dalam video tu kan, Faizal macam cakap utara tu, kenapa tu? Dia keluar kan. Saya tak plan pun. Itu spontan tu, betul, saya tak tipu. Itu memang spontan lah. Sebab saya rasa kalau berlakon jadi orang tua, kena jadi cakap utara ni. Tapi best lah Abang cakap utara. Itu spontan kan. Itu memang spontan lah. Tak plan pun. Itu maksudnya dia punya jalan cerita dalam music video tu Faizal terlibat juga ataupun ikut pengarah kan? Memang idea asal semua daripada saya apa semua, tapi of course bila dah ada pengarah, memang kita akan sit down dan orang kata kita cuik-cuik sikit bagi lebih cantik perjalanan dia. Tapi memang idea asal tu masa kita sit down, kita brainstorming untuk music video tu, tengok pada lirik apa semua, saya cakap, you know what, bila saya tengok balik lirik ni kan, sebenarnya satu benda je. Bila saya tengok balik lirik tu, dengan ada jangan sombong semua, Allah bisa terkebiasaan. Pada saya cakap, music video ni sebenarnya pasal solat je. Itu je. Simple je. Lagu tu memang sebenarnya pasal solat je. Memang pasal solat je sebenarnya lagu tu. Tapi dalam bentuk kiasan lah. Sebab tu kita macam tengok dalam music video tu, apa mamak sembang kencang lah apa benda semua, lepas tu dengan tiktoker apa semua. Tapi kita tak tahu, mungkin generasi lama ni tengok anak-anak muda macam ni, tapi kita tak tahu masa depan diorang macam mana. Sama lah macam mungkin dulu saya perangai tak apa-apa, mak bapak cakap engkau ni apa benda lah nak jadi. Tapi Alhamdulillah, kalau jaga solat tu, kita akan sampai kan ke tempat yang betul lah. Jadi abang lagi sekarang lebih selektif dari segi perkongsian muzik. Lebih selektif? Maksudnya yang memberi benda-benda positif Of course. Kena selektif lah, sebab saya anak dah 7 orang. Saya tak boleh buat muzik video macam Justin Bieber kan? Kena selektif lah. Dengar tak lagu-lagu lama abang? Sorry? Mana tahu anak-anak abang dengar tak lagu-lagu lama abang? Dia tahu tak lagu-lagu abang? Tak kot. Tak tahu. lagu gemuruh tu kan ni. Lagu motivasi. Motivasi sekolah. Gemuruh mungkin tahu lah, tapi lagu-lagu lain sampai syurga, cuba semua tu diorang tak tahu. Abang elakkan ke untuk diorang dengar? Dulu lah mungkin saya elakkan, tapi sekarang macam Tak boleh control. kalau diorang jumpa Bapak dia masih tahir kot. Dia dah bapak dia driver hantar pergi sekolah ni. TikTok. Alhamdulillah. Kenapa abang elakkan diorang dari dengar lagu abang? Dulu sebab tak nak diorang jadi macam saya kot. Macam mana buat macam ni maksudnya? Tak nak jadi penyanyi. Sebab saya tahu industri hiburan ni satu industri yang sangat mencabar. Yang sangat-sangat mencabar. Bukan bila saya kata mencabar tu, bukan mencabar, okey, mungkin satu mencabar dari segi nak cik makan tapi dari segi ujian-ujian yang kita lalui, benda-benda yang kita terdedah. Betul. Kadang-kadang event yang kita pergi, benda-benda yang kita tak expect, tiba-tiba kita terjebak dengan benda-benda yang tak best apa semua. So saya tak naklah diorang lalui. Sebab kena orang yang sangat kuat untuk duduk dalam industri muzik hiburan ni, kena orang yang sangat kuat. Itu je. Sebab cabaran dia sangat besar. Ada je diorang tanya saya, boleh ke jadi musician? Saya kata pulang lah. Tapi sekarang solat jaga, itu je lah.
Tak ada cara lain lah. Sebab kalau kita nak cakap macam tu pun tak adil untuk industri muzik, industri hiburan, sebab sama je dalam bidang lain pun ada je benda yang tak elok berlaku. Jadi doktor ke, jadi engineer ke, kita ada je benda yang tak elok. So it's not fair untuk industri hiburan. Kalau saya singlekan industri hiburan ni, tak bagus kan. Dia akan memberi persepsi pada orang luar, macam maksudnya industri seni ni akan jadi macam tu. Betul. Padahal dah banyak dah contoh yang kita tengok. Okey je orang yang betul-betul kuat, pandai handle diri, jadi orang yang bagus. Amira ramai je kalau kita tengok. Orang-orang lama kita pun tengok macam Awi sekarang, tengok macam Amy Search, tengok macam at the end of the day kalau pandai bawa diri, pandai kan, akan jadi orang yang bagus. Itu je lah. So kira abang tak pernah menentang lah kalau ada anak-anak berhasrat jadi macam abang tu jadi seorang. Saya tak menentang, tapi saya akan cuba cakap ada benda yang lebih elok kot, ada pekerjaan yang lebih elok. Tapi kalau itu pilihan dia. Sebab abang tengok zaman sekarang punya, okey, bila kita sebut pasal macam kalau viral benda-benda kontroversi lagi teruk daripada cakap zaman abang dulu. Maknanya apa yang berlaku ni? Contoh kalau artis tu kena hentam ke, kena apa ke, lagi teruk daripada zaman abang dulu masa Betul muda. lah. Betul lah, sebab macam saya cakap tadi lah, dia kena orang yang sangat kuat lah. Macam contoh saya dulu 12-13 tahun lepas, masa isu konsert ATV yang saya buka baju tu kan, saya sebenarnya bernasib baik masa tu social media belum betul-betul full force lagi, masih surat khabar. Itu pun masa tu dah gila teruk kot, sebulan kot saya masuk surat khabar. Muka depan apa semua kan. Itu surat khabar. Bayangkan kalau time tu semua orang dapat daripada Twitter semua. Mampus saya dah balik kampung kot. Buat kerja lain lah. Takut tak boleh tahan kan. Betul. Masa bila insiden itu you bawa keluar dalam video klip tu kan, Superman tu, adakah kejadian itu masih berbekas di hati sampai sekarang ke bagaimana? Tak adalah. Saya suka bergurau benda macam tu. Macam saya cakap tadi lah, saya buat apa pun saya tuju kat diri saya sendiri. Supaya saya buat apa-apa tu biar saya cakap, biar orang tahu saya bukan nak bantai siapa, tapi saya bantai diri saya terlebih dahulu. Betul, saya okey je, saya tak masalah. Kita kata lah Faizal lebih baik lah tu. Masa orang solat kata kan, lah aku belum jahat. Cacik tu macam bawang. Kita mana tahu dengan orang, ada orang berfikir macam tu. Betul. Okey, soalan untuk Amira pula. Mari kita Amin. Terima kasih Jo. Ada lagi? Awak. Ada lagi. Ini kita minum kopi tau. Maksudnya lepas ni Faizal ada nak nak kompos lagu sendiri tak? Untuk Maksud dia? sebelum ni Faizal cakap Faizal nak nyanyi untuk bila lagu orang kompos kan, Faizal tak nak sebab nak rehat. So sekarang lepas ni akan buat lagu sendirilah. Oh, macam ni pun lagu sendiri juga. Saya buat lagu ni. Sebab dia simpan lama. Oh, faham. So yang barunya. Ada, memang ada. Selepas Al-Habisah ni memang saya dah ada line up 1, 2, mungkin 3 lagu lain yang memang akan saya release InsyaAllah dalam tahun ni. Sebelum saya berehat. Tapi acuan dia memang macam ni juga bang, acuan lagu itu. Untuk masa sekarang. Memang untuk abang sekarang. Dah selesa dengan genre yang macam ni. Untuk sekarang lah. Untuk sekarang. Saya tak berani cakap untuk selama-lama je apa kan. Sebab kalau tengok dari first album saya sampai sekarang semua berubah sebenarnya. Sebab saya memang sejenis manusia yang tak suka buat benda yang sama. Saya akan cepat bosan. Saya nak buat benda sama. Ada orang yang suka bila dia ada jumpa formula tu, dia maintain macam tu. Pada saya tak salah pun. Itu pilihan masing-masing lah. Macam Mira sendiri, macam mana? Macam ada tak ada terfikir untuk kembangkan kerjaya mungkin membayarkan lagu ataupun nak fokus muzik ke? Itulah sebenarnya kalau tanya saya prioriti itu pada nyanyian lah. Kalau boleh saya nak fokus, kalau boleh lah saya nak fokus kepada nyanyian. Tapi jika ada ataupun peluang berlakon ni, kita tahu dia punya mileage tu besar lah kan, mungkin keluar TV hari-hari dan sebagainya. Tapi disebabkan nyanyian ini adalah orang kata passion saya kan, jadi kalau boleh saya nak mendahulukan kejayaan nyanyian. Kalau ada ruang dan waktu dan yang bersesuaian dengan image dan sebagainya, barulah saya akan berlakon semula lah. Maknanya minat paling utama menyanyi lah. Betul. Jadi prioriti memang saya akan prioritisekan kerjaya nyanyian lah. Cemburu tak
pada Nabila. Sekarang memang ke depan je dia. Siapa dia? Nabila. Cemburu. Apa kiranya apa cemburu tak dengan geng-geng AF yang semua dah ke depan? Kan dia satu batch. Bila Hail. Apa ni? Kita orang ni, Kita satu AF dulu. kita orang ni dulu ada grup sama-sama lagi membincangkan masalah kerjaya-kerjaya kita kan, perjalanan dia. Jadi begitulah kehidupan. Kadang-kadang kita keluar lagu ni dia tak jadi, tapi kita keluar lagu seterusnya lagu tu jadi. Contohlah kita berlakon cerita ni tak jadi, berlakon cerita seterusnya jadi. Macam itulah rezeki. Jadi saya orang yang sangat percaya kepada rezeki. Jadi saya tidak ada rasa cemburu, iri hati dan sebagainya. Kerana kita orang pun masih lagi kontak, berkawan baik kan. Macam Hale, Bella, semua being very supportive. Setiap kali saya keluar lagu kan. Jadi sebenarnya dia bukan satu isu cemburu, tapi menjadi inspirasi lah untuk kita sentiasa buat yang terbaik dan explore banyak benda lah dalam industri seni ni kan. Betul. Saya orang yang sentiasa percayalah kat mana-mana akan ada rezeki tu. Cuma kita kena kerja kuat sikit lah. Jawapan pendek dia Allah bisa tegal biasa. Betul lah. Memang betul pun. Betul lah tu. Hidup tak boleh ada satu peluru je, kena banyak peluru. Ada tak Abang Faizal share benda macam ni, pesanan-pesanan ataupun Ada dalam lagu tu. kata-kata hikmah. Kalau Amin bukan aku je lah. Budak-budak Sebenarnya kita orang tak sempat nak berborak Betul. lagi lah. Pasal kita orang jumpa memang settlekan lagu. Lagu praktis dan Masa dapat tahu kita orang akan berduet lagu tu, akan buat lagu tu sama-sama, dia punya jangka masa untuk siapkan lagu tu sangat pendek. sekejap je. Memang rushing sikit lah. Dapat tahu dari Rocket Fuel kita nak keluarkan lagu ni time ni. Sebab betul-betul sebelum puasa kan? baru lagi ni. Baru kita. Sebelum puasa kan? Sebelum puasa. Sebelum puasa. Jadi sebab tu kita orang belum berkesempatan lah untuk borak dan sebagainya. Tapi kita kenal lah Abang Tahir kan. Inspire kita kot. Come on. Dan saya selalulah wish birthday dia. Tak birthday dia sama dengan saya. Dia bulan 10. Saya ingatlah setahun. Abang happy birthday bang. Abang happy birthday. So tak sempat borak, sempat wish birthday je. Samaan. Rupanya Sama pula birthday. Habis Faizal sendiri dengan grup One in apa tu? 1 in a million. Ada tak ada tak berhubungan dengan kekawan yang Ada Alif Sata lah paling saya banyak berhubung lah. memang satu Alif Sata sama kan? sama satu batch. Alif Sata. Yang lain tu susah sikit pun. Sebab batch saya ramai sebenarnya. Datin Alia. Siapa lagi? Dayang pun batch saya. Dayang tak adalah saya banyak berhubung, tapi saya banyak bekerja dengan dia. Kan? Dayang pun saya ada banyak buat kerja dengan dia. Faizal dapat nombor 2 kan? Rasanya lah saya pun tak tahu. Yang saya tahu saya tak menang tu juga. Tapi nyanyi pun best. Alhamdulillah. Aku ni lebih menonjol, Faizal lebih menonjol dari yang lain. Okey dah. tak, saya nak tanya lagi. Tapi macam soalan ni takutlah saya tak mahu. Takut sebab Kalau saya tak suka saya tak jawab. Itu je lah. kan, benda boleh pilihan di tangan sendiri kan. Betul. Saya tak suka saya tak jawab. Tapi sahabat lah, cakap tentang sahabat. Yasin, saya kenal Yasin sebagai Faham. kawan abang juga. Abang selalu main macam kawan game dia kan. Kawan main baik, kat rumah. kawan baik. Memang kawan baik. Saya memang kawan baik Okay, dia. dengan apa yang berlaku kat dia, abang pun beri sokongan kan kepada dia. Of course, saya cuba berhubung dengan dia tapi memang tak dapat lah sebab phone dia memang tak ada dengan dia kan. So saya cuba contact lawyer dia pun, agaknya lawyer dia pun sangat sibuk. Sebab saya tanya ada ke cara saya nak jumpa Yasin apa semua kan. Sebab saya tahu dalam keadaan macam ni kawan-kawan memang sangat perlukan pertolongan, perlukan sokongan sebenarnya. Dan kalau saya boleh, kalau nak cerita apa yang betul apa yang salah tu saya tak like cerita apa yang betul apa yang salah. Tapi apa yang saya boleh katakan, Yasin ni adalah seorang kawan, seorang manusia antara orang yang paling banyak mengubah hidup saya sebenarnya. Saya banyak
Kalau saya pergi rumah dia, orang mungkin nampak saya selalu banyak main game dengan dia, PS, dekat Instagram dulu. Sebab dulu saya duduk satu blok dengan dia. Sampailah saya berpindah. So lepas tu memang susah saya nak jumpa dia. So memang nak jadi cerita, sebenarnya saya bercadang untuk jumpa dia baru-baru ni, beberapa hari sebelum insiden tu, saya sepatutnya ke rumah dia. Sampailah kawan saya bagi tahu yang ada kes dengan dia kan. Dan saya cakap ni bukan sebab saya bias ke apa bukan saya bias. Memang saya cakap, kalaulah saya boleh senaraikan antara orang-orang yang paling banyak mengubah hidup saya menjadi orang yang lebih baik, insya-Allah, memang Yasin Sulaiman akan at least top 3. Orang yang banyak sangat saya banyak sangat belajar tentang kehidupan, tentang agama dengan dia. Pergi rumah dia, baca Quran, tadabbur, fahami maksud Quran. Dia banyak memberi pengertian hidup kat saya apa semua. So bila jadi macam ni kita sedih lah, sebab orang yang ialah mungkin ambil benda yang terlarang, yang tak bagus, tapi dia tak kacau orang pun kan? Dia tak pernah buat salah dengan orang pun. Yang saya kenal Yasin Sulaiman ya, saya cakap secara jujur, lillahi ta'ala, antara manusia paling baik pernah saya jumpa dalam hidup saya. Dia sangat suka memberi pada orang. Saya bawa siapa-siapa kawan pun, orang kalau first time jumpa dia pun, bila balik ni saya cakap terus terang daripada mulut orang tua, baiknya Yasin tu. Macam orang cakap, tak pernah sangka tu Yasin tu baik. Dia memang seorang yang hati bersih lah. Hati bersih. Saya cakap nombor satu, dia tak pernah buruk sangka dengan orang. Dia Masya Allah, dia antara manusia yang paling suka menolong orang yang dalam kesusahan. Dan saya banyak pergi ke rumah dia, memang banyak belajar pasal kehidupan. Dia banyak memberi falsafah. Dia banyak, kalau orang tengok saya sekarang ni macam ni kalau orang nak kata awak dah lain lah sekarang, Faizal Tahir, saya akan cakap antara nama yang saya akan naikkan sebab Yasin. Dia banyak mengubah saya dari pergi rumah dia, belajar bahasa Quran, belajar Al-Quran, tadabbur, memahami maksud Al-Quran. Dia akan buka benda-benda yang sangat bermanfaat. Contoh kata kalau saya pergi rumah dia, kalau tak main game, kita akan buka YouTube ke apa semua. Dia akan tunjuk saya konten-konten YouTube yang sangat bermanfaat. Kalau kita dengan orang lain YouTube, tengok apa benda pun kita tahu. Yasin ni seorang yang sangat sukakan ilmu. Saya memang tak tipu. Yasin ni seorang yang sangat sukakan ilmu. So dia suka turunkan ilmu dekat orang lah. Itu je lah saya boleh kata pasal Yasin. Bab salah tak salah tu, itu memang terpulang pada, itu memang atas trial undang-undang. Tapi kalau saya boleh katakan terus terang apa yang kita dengar hukuman yang bakal diterima itu, pada saya tak masuk akal lah. Tak masuk akal, ridiculous. Kalau kita nak buat apa-apa pun, biarlah kita tengok latar belakang orang tu dan kenapa dia buat benda tu dan apa yang dia buat impact dia pada kehidupan orang lain. Sebab saya rasa bukan hanya saya seorang sahaja manusia, hamba Allah, kawan yang menjadi lebih baik sebab dia. Saya rasa ramai lagi orang lain yang bila jumpa Yasin Sulaiman, lepas tu dia akan menjadi orang lain. Dia punya impact, aura dia tu. Dia seorang yang sangat baik, suka kongsi ilmu dan memberi kata-kata yang sangat betul. That is the right word. Dia sangat banyak memberi manfaat kepada orang lain. Itu je lah yang saya belajar. So pada saya, apa-apa hukuman yang kita biasa dengar tu memang tak adil lah. Sebelum tak apa yang berlaku ni, abang tahu tak yang beliau Yasin tak baca dulu? Saya pernah menjaga dia sewaktu dia menghadapi bipolar. Sebab tu saya baik dengan dia. Masa tahun 2000, saya tak ingat, 2013 ke 14 rasa. Dia melalui satu episod bipolar dia, dan dia tanpa segan silu memang dia berkongsi. Sebab saya orang paling dekat dengan dia masa tu, saya duduk satu tingkat atas dia. So bila dia mengalami episod bipolar tu, memang saya lah yang akan jaga dia apa semua. Saya akan tengok dia apa semua. Sukar tak abang nak menjaga dia ketika itu? Sukar tak sukar tu saya rasa kena pandai, kena belajar. Itu satu pengalaman yang pada saya sangat berharga untuk saya lah. Saya jaga dia macam, saya tak nak cakap macam budak kecil, tapi saya sayang kat dia. Sebab dia akan berubah-ubah dia punya personality tu kan. So saya memang kena banyak sabar. Tiba-tiba kena marah apa semua kan, elok-elok tengah good mood, tiba-tiba dia berubah apa semua kan. So satu pengalaman yang baik untuk saya lah. Bila abang last berhubungan dia, betul-betul last kita berjumpa. Setahun lebih. Sebab tu saya sangat terkejut sebenarnya, terkilan saya masa, sebab saya cakap secara jujur kat sini saya beritahu hari ni, saya sepatutnya jumpa dia 2-3 hari sebelum tu, minggu sebelum tu, sebelum dia saya memang jaga dia bang masa tu, jaga dia tu berapa lama? Period tu. Saya
Masa dia bipolar tu. Lama ke tak? 2-3 bulan juga saya tak boleh nak. 2-3 bulan, 3 bulan at least. Tengokkan dia tu. 3-4 bulan. Di rumah dia lah. Sebab Di abang rumah tinggal dia. atas, Betul. Saya duduk satu blok dengan dia. Abang menjaga tu, tengokkan dia dan juga hantar dia ke Tengokkan dia sebab kadang-kadang saya perasan apa yang dia post kat social media semua macam saya tahu. Kalau saya tengok dia punya social media tiba-tiba ada benda macam apa ni tak kena ni, saya akan turun lah. Saya akan cakap dia tutup phone. Jangan guna phone apa semua kan. Jaga macam tu lah, tengok makan minum dan semua. Kalau dia kena makan ubat macam hantar ke hospital tak ada lah. Just ingatkan dia untuk makan ubat apa semua. Sebab benda tu ada ubat dia, tapi kadang-kadang dia lupa makan ke, dia tak nak makan ubat ke apa kan. Itulah. Doktor kan. Sebab satu benda bipolar ni is yang saya boleh katakan adalah orang bipolar takkan mengaku dia ada bipolar. Dia akan ingat dia okey. So bila kita suruh dia makan ubat, dia cakap apa pula, aku okey je, kenapa aku nak suruh aku makan ubat lah. Dia macam bergaduh di situ. Betul lah. So kena faham lah. Tadi abang cakap abang nak jumpa dia 2-3 hari sebelum tu, sepatutnya kan untuk atas urusan apa tadi bang? Dah lama tak jumpa lah. Dah memang sangat lama tak jumpa. Setahun lebih. Memang sekarang apa 2022 so last saya jumpa 2021. Lama dah, sangat lama. Saya memang tiba-tiba teringat kat dia sebab saya tahu saya ada rasa bersalah sebab lama tak jumpa dan sebab dia seorang kawan yang sangat baik. Tapi saya sangat sibuk dengan kerja apa semua dengan family kan. So saya tergerak hati satu hari tu, message saya, khabar dia kata datang lah, lama tak jumpa semua, dah setahun lebih. Dah pindah dah. Abang dah Saya dah lama dah pindah. Dia pun dah pindah ke ataupun dia pun dekat? Tak, dia masih di situ lah. Abang yang pindah kan. Kita dah ada satu blok. Dalam tempoh yang tak jumpa kan? Setahun lebih saya tengok. Menyendiri ke macam mana bang? Abang Sebab dia berlangsung. Saya betul-betul memang orang kata tak keep in touch sangat lepas saya kehilangan ayah saya September tahun lepas. Sebab saya banyak fokus kat family apa semua kan, dengan anak-anak apa semua, mak saya apa semua. Tapi kita orang ada ni grup FIFA, grup main PS. Tapi saya tak layan dah, saya banyak kerja saya. So saya memang lama juga saya tak tanya khabar dia. Memang sangat lama. Sebab tu saya rasa bersalah sangat masa saya dapat tahu dia kena tahan kan. Apa yang abang pandang? Memang sebab saya rasa mungkin kalau saya ada menjenguk dia, mungkin saya pun tak tahu, mungkin benda tu tak terjadi ke apa kan. Saya pun tak tahu lah. Abang ralat jugalah. Sebab lama tak jenguk dia. Sebab saya tahu bekas isteri dia pernah cakap saya ni antara dia sangat berterima kasih kat saya sebab masa Yasin kena bipolar tu, saya lah kawan yang ada dengan dia, satu-satunya pergi tengok dia, jaga dia apa semua. So dia berterima kasih sangat, dia kata alhamdulillah ada kawan macam ni untuk jaga dia apa semua kan. Sebab tak semua orang faham kan tentang bipolar. Cuma apa yang saya boleh katakan, kalau orang nak tahu, dia bukan sebab saya bias ke apa, bukan sebab saya nak cuba untuk mempengaruhi mahkamah ke apa. Dia antara manusia yang sangat baik pernah saya jumpa. Dia banyak sangat memberi manfaat kepada orang sekeliling dia. Dia bukan orang yang menyakiti orang lain, dia bukan orang yang menyusahkan orang lain, dia bukan orang yang membebankan orang lain atau buat benda-benda yang merepek yang tak elok. Konkret semua persahabatan abang tempoh berapa lama dah abang sudah makan syariah? Sorry? Nak konkret persahabatan punya usia berapa lama dah? Saya tak ingat. Ada more than 10 years ke? Mungkin tak sampai 10 tahun. Ya. Ada lebih 7, 8 probably. 8 tahun lah. 8 tahun lah. Lama. Ini yang memang betul-betul kenal rapat sebab saya duduk satu blok dengan dia. Tapi sebelum tu kenal macam tu lah, industri je lah. Sampai lagi kita orang terserempak dekat kawasan rumah macam, kau duduk mana? Aku duduk sini. Okey, orang.